Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar dan penonton untuk rancangan anjuran pergas bagi program khas kita iaitu e-hadis pada malam ini. Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan yang telah kita bahaskan pada bulan lepas. Jadi pada malam ini kita akan menyambung perbincangan yang sama berkenaan dengan iman kepada Allah. Jika masih ingat lagi, kita berada di hadis yang kedua membincangkan tentang persoalan yang diajukan oleh seorang lelaki kepada Nabi SAW yang mana beliau meminta kepada baginda untuk menjelaskan kepada beliau tentang keimanan. Dan pada masa itu Nabi SAW menjelaskan kepada beliau bahawa iman itu adalah antaranya engkau beriman kepada Allah. Jadi pada malam ini kita akan menyambung perbincangan yang pertama berkenaan dengan iman kepada Allah. Iman kepada Allah, jika masih ingat lagi ya, pada episod kita yang lepas kita membincangkan bahawa ada 3 perkara yang terkandung di dalam keimanan kepada Allah. Jadi yang pertama kita sudah bincangkan iaitu mengimani keberadaan dan keesaan Allah. Namun tentang keimanan kepada Allah, ia bukan semata-mata kita percaya, kita beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada dan kita percaya dan beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa. Kita ada beberapa lagi point ya untuk kita ketengahkan pada malam ini, iaitu jika nak masuk pada yang kedua di sini ialah kita mengimani nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan segala ciptaan Allah. Jadi bila kita kata kita beriman kepada Allah, bukan sahaja kita beriman tentang keberadaan, keesaan, tetapi ia juga tentang kita beriman berkenaan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan segala ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal ini kita boleh rujuk pada surah Al-Hasyr. Ya, surah Al-Hasyr ayat yang ke-23 dan juga 24 yang mana mengimani nama-nama, sifat-sifat Allah dan segala ciptaan Allah ada Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah ini iaitu surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-23 hingga 24. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Huwallahu allazi la ilaha illahu." Dan dialah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Huwal al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Pada ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan lagi kepada kita. Apa kata Allah? Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Maksud daripada ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan kita yang Maha Esa. Dan pada Allah terdapat asma', terdapat nama-namanya
yang mana antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini. Apakah ia? Iaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan tadi, ya, Al-Maliku, iaitu maksudnya tadi kan yang menguasai sekalian alam. Jadi sifat Allah antaranya ialah Al-Maliku. Kemudian ada lagi, ya, sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, iaitu Al-Quddus. Al-Quddus maksudnya ialah yang Maha Suci. Ya, yang ini Al-Quddus. Seterusnya, tadi, ya, kita baca antara sifat Allah juga As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Sebagaimana terdapat juga di dalam terjemahan kita di sini yang menjelaskan bahawa Allah itu maha sejahtera dari segala kekurangan. Allah yang maha melimpahkan keamanannya kepada kita, ya, hamba-hambanya, yang maha pengawal serta pengawas, yang maha kuasa, yang maha kuat, itu menundukkan segala-galanya, yang melengkapi segala kebesarannya, itu Al-Mutakabbir. Dan pada ayat yang ke-23 itu tadi disebutkan, ya, di akhirnya Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari segala yang mereka sekutukan dengannya. Iaitu tidak ada yang sama. Bila kita kata Allah itu maha menguasai sekalian alam, maknanya tidak ada yang lain selain Allah menguasai sekalian alam. Jika ada yang menyamakan, maka di sini, ya, apa kata Allah? Maha suci Allah. Dari segala yang mereka sekutukan, maksud yang mereka samakan dengan Allah. Pada ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-23 dalam surah ini, apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, pada ayat yang ke-23 tentang Allah, iaitu huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Bahawa Allah Subhanahu wa taala ialah yang maha menciptakan sekalian makhluk. Al-Khaliqu, yang mengadakan dari tiada kepada ada, yang membentuk rupa. Ya, yang tadi itu Al-Musawwir. Al-Musawwir maksudnya yang mengadakan ataupun yang membentukkan rupa makhluk-makhluknya menurut yang dikehendakinya. Maka dengan itu baginya lah kepadanya segala apa yang ada di langit dan bumi. Lahul asma'ul husna. Maksudnya baginya lah nama-nama yang baik, sebaik-baiknya dan semulia-mulianya, bertasbih kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang tiada bandingnya lagi maha bijaksana. Ya, pada ayat yang ke-24. Baik, jika kita merujuk, ya, kepada perbincangan di dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullah, beliau mentafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahawa pada ayat ini ada sokongan daripada hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Pada Allah ada 99 nama. Maknanya bukan itu sahaja. Tadi kan nama-nama Allah yang dah kita bincangkan tentang Allah itu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Kemudian Allah kata apa? Allahul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Bukan itu sahaja. Kerana apa? Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyebutkan bahawa pada Allah terdapat 99 nama. Ya, pada Allah terdapat 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menjaga 99 nama itu, Nabi SAW menyatakan bahawa dia masuk syurga. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari. Baik, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tersebut berkenaan dengan 99 nama Allah, di sini saya ingin memetik penerangan yang diberikan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, yang mana beliau memetik pendapat daripada Ibn Battal. Ibn Battal rahimahullah di dalam kitab itu
Ibn Battal di dalam kitab Syarah Hadis oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kitab Fathul Bari, beliau menjelaskan kepada kita bahawa bagaimana kita ni nak jaga 99 nama Allah. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah, tadi kan Nabi kata orang yang jaga 99 nama Allah itu dia masuk syurga. Jadi persoalannya sekarang, bagaimana kita ingin menjaga 99 nama Allah tersebut? Maka di sini Ibn Battal menjelaskan, ya, bila kita nak jaga 99 nama Allah itu, dia kata apa? Yaqa'u bil qawli wa yaqa'u bil amali. Ia boleh berlaku sama ada dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Bila amal, dengan amalan kita. Jadi ada dua caranya untuk kita beramal dengan nama-nama Allah yang baik itu tadi. Ya, kemudian disebutkan bahawa ada nama, dijelaskan kepada kita, ya, ada nama-nama Allah yang mana khusus untuk Allah. Contohnya, ya, nama-nama Allah yang khusus untuk Allah, contohnya Al-Ahad, Allah Maha Esa, kita tak boleh apply pada makhluk. Ya, tadi kita bincangkan Al-Maliku contohnya. Allah itu yang maha menguasai sekalian alam. Sifat yang begini kita tak boleh untuk terapkan pada makhluk. Maksud saya terapkan pada makhluk tu tak boleh nak kita berikan sifat itu kepada makhluk. Ya, untuk sifat-sifat yang begini, menurut beliau, fayajibul iqraru biha wal khudu' indaha. Dia kata apa? Maka untuk sifat-sifat yang khusus bagi Allah tersebut, kita wajib untuk meyakininya, mengakuinya, dan kita tunduk padanya. Itu cara kita beramal dengannya. Tapi di sana ada sifat-sifat, ya, yang mana kita boleh mencontohinya daripada sudut makna. Al-iqtida'u biha fi ma'aniha, dia kata. Ada sifat-sifat Allah yang mana kita boleh contohinya daripada sudut makna. Seperti Ar-Rahim, pengasih, penyayang. Ya, sebagai seorang insan, kita perlu ada sifat mengasihani, begitu. Sebagai seorang makhluk, sebagai seorang manusia, kita perlu ada sifat rahmah. Contohnya, sedemikian. Wal Karim, pemurah. Kan? Wal Afun, memaafkan orang lain. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat yang sedemikian. Dan kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, ya, kita boleh mengambil maksud-maksud daripada nama Allah itu tadi sebagai maksud-maksud yang menunjukkan sifat-sifat yang mulia untuk kita contohinya. Jadi di sini, menurut Ibn Battal dalam penjelasannya tersebut, dia kata apa? فَيَسْتَحِبُّ لِلْعَبْدِ أَيَّتَحَلَّى. Maka harus bagi seseorang hamba untuk dia menghiasi, ya, dirinya dengan maksud-maksud itu tadi, bagi untuk dia menunaikan hak pada nama-nama Allah tersebut. Jadi begitu keadaannya, bagaimana kita nak beramal dengan nama-nama Allah. Yang mana khusus untuk Allah, memang khusus untuk Allah, kita memang tak bolehlah letak untuk samakan pada diri hamba. Walaupun ada sifat-sifat yang mana kita kata Allah Maha Pengasih, manusia juga perlu ada sifat pengasih, kita tak samakan pada diri kita, ya. Jangan salah faham di sini. Kita tak samakan pada diri kita, tapi kita mencontohi sifat-sifat itu. Untuk kita jadi hamba Allah yang saleh, untuk kita jadi hamba Allah yang benar-benar merealisasikan keimanan yang ada dalam hati kita. Jadi di sini, menurut penjelasannya yang berikutnya berkenaan dengan al-qaul, sebab tadi kan saya jelaskan, beliau memberikan pendapat kadang-kadang berkenaan dengan Asmaul Husna ini, ya, bagaimana kita nak menjaganya, ia ada daripada sudut perkataan dan juga daripada sudut amalan. Jika tadi yang baru kita jelaskan ia berkaitan tentang amalan, tapi bagaimana jika ia berkaitan dengan ucapan? Maka Ibn Battal sekali lagi, ya, kita merujuk kepada pendapat beliau. Beliau kata apa? Bila kita nak amalkan dengan ucapan itu tadi, ya, dengan kata-kata itu tadi, ialah dengan mengumpul nama-nama Allah tersebut, lalu kita menghafal nama-nama Allah tersebut,
Lalu dia kata apa? Dan kita memohon dengannya. Iaitu kita berdoa menggunakan nama-nama Allah. Dan hal tersebut ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf pada ayat 180. Jika tadi surah Al-Hasyr ayat 23 hingga 24, saya datangkan satu lagi ayat Al-Quran untuk menguatkan perbincangan kita pada malam ini, iaitu surah Al-A'raf pada ayat 180. Yang mana Allah kata apa? Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Pada Allah dan bagi Allah ada nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama yang baik itu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita tahu tadi bahawa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz dan seterusnya. Dan juga sifat-sifat Allah yang lain. Hatta bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat Allah. Maka di sini apa kata Allah dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-180 itu tadi, Allah memerintahkan kita supaya kita menggunakan nama-nama Allah yang baik itu tadi untuk kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Atas dasar itu, kita tidak hairan Nabi SAW ketika baginda berdoa kepada Allah, baginda banyak menggunakan nama-nama Allah di dalam doa baginda. Antara doa yang sentiasa baginda baca dengan menggunakan nama-nama Allah, kita dapati ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu an, yang mana hadis ini terdapat dalam kitab Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam kitab kedua mereka, yang mana Ibn Abbas radhiyallahu an menyatakan bahawa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bihinna indal karbi. Indal karbi. Sesungguhnya Nabi SAW baginda berdoa dengannya, itu dengan kalimat-kalimat ini ketika baginda dalam keadaan susah. Ketika Nabi SAW baginda berhadapan dengan kesusahan, kesukaran dalam kehidupan baginda, dalam doa yang baginda panjatkan kepada Allah, doa-doa itu mengandungi nama-nama Allah. Apa doanya? Di sini Nabi SAW berdoa, La ilaha illallahul azimul halim. Nabi doa, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang maha agung, yang maha santun. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, iaitu Tuhan arasy yang maha agung. Nabi sambung lagi doanya. Apa doa Nabi? La ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi rabbul arshil karim. Iaitu tidak ada Tuhan melainkan Allah, Tuhan yang memiliki 7 langit, Tuhan yang memiliki bumi, Tuhan arasy yang maha mulia. Jadi itu adalah doa yang Nabi SAW panjatkan kepada Allah ketika baginda dalam keadaan yang sukar. Baginda ungkapkan nama-nama Allah. Jika kita lihat tadi pada doa yang baru saya bacakan, Nabi buka doa itu dengan menyatakan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ini keimanan kita. Lalu Nabi SAW sebutkan sifat Allah. Apa dia? Al-Azimul Halim. Nabi kata Allah itu maha agung dan maha penyantun. Lalu Nabi SAW dalam doa ini sekali lagi, Nabi kata apa?
La ilaha illallah rabbul arshil azim. Nabi mengaku tentang keimanan, iaitu tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa sifat Allah yang Nabi SAW sebutkan pada ayat yang kedua ataupun doa yang kedua itu? Nabi kata apa? Rabbul arshil azim. Tuhan arash yang maha agung. Lalu Nabi tutup doa baginda. Nabi kata apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. 3 kali ya Nabi sebutkan dalam doa ini tentang tidak ada Tuhan melainkan Allah sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sebutkan Allah Subhanahu wa taala Rabbus samawati sab', Tuhan 7 langit. Wa rabbul ardi, Tuhan yang memiliki bumi, yang menciptakan bumi. Rabbul arshil karim. Nabi sebutkan sifat Allah juga di akhir doanya, iaitu Tuhan Arash yang maha mulia. Begitulah kita, keadaan diri kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ia bukan semata-mata kita mengaku bahawa Allah itu ada. Kita mengaku bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Tetapi bagaimana kita sebagai seorang hamba beriman dengan sifat-sifat Allah, dengan nama-nama Allah, sehingga kita merangkumkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah itu tadi dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah. Du'aukum imanukum. Doa kalian adalah bukti keimanan kalian. Maka atas dasar itu, ya, kita lihat di sini pada poin kita yang ketiga, iaitu tidak mensyirikkan Allah. Mereka yang berdoa kepada Allah menggunakan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu tadi sebagai bukti keimanannya kepada Allah. Ia menunjukkan bahawa orang yang beriman, mereka ini adalah insan yang tidak mensyirikkan Allah. Orang yang beriman, mereka sedar bahawa perbuatan mensyirikkan Allah adalah perbuatan jenayah yang begitu besar dalam agama. Sebab itu, ya, bila kita merujuk di dalam surah Asy-Syura pada ayat yang ke-11, apa kata Allah? Laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tiada sesuatu pun yang sebanding dengan zatnya, sifat-sifatnya dan pentadbirannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Maknanya kita di sini pada ayat ini, iaitu surah Asy-Syura pada ayat yang ke-11 ini, kita tidak menyamakan Allah dengan sesuatu apa pun. Bila kita tidak menyamakan Allah dengan sesuatu apa pun, bermakna kita tidak mensyirikkan Allah. Ini kerana mensyirikkan Allah itu bermakna, ya, kalau kita rujuk dalam pendapat yang dikemukakan oleh Imam At-Tabari, beliau menyatakan bahawa mensyirikkan Allah itu ialah an taj'ala lillahi syarikan fi ibadatihi wa du'aih. Bila kita ini mensyirikkan Allah, bermakna kita menjadikan untuk Allah sekutu, sesuatu yang sama pada Allah, yang mana kita buat benda itu pada ibadah kita dan doa kita. Jadi bagi menjaga keimanan kita itu tadi, seharusnya orang yang beriman, mereka tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun. Mereka tidak menjadikan sesuatu ataupun tidak menjadikan makhluk yang setanding dengan Allah. Sebab itu, ya, ketika Ibn Mas'ud radhiyallahu an, dia bertanya kepada Nabi SAW. Apa pertanyaan beliau? Beliau kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyu dhanbi a'zam?" Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Apakah yang dijawab oleh Nabi SAW? Nabi katakan kepada dia,
an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan, iaitu kita letakkan Allah itu sama dengan makhluk, sama dengan benda. Ia merupakan dosa yang paling besar. Nabi kata itu adalah dosa yang paling besar, sedangkan Allah yang menciptakan engkau. Dan Nabi SAW dalam hadis yang lain, Nabi banyak mengingatkan kepada kita. Apa yang Nabi ingatkan kepada kita bagi menjaga keimanan kita ini? Nabi pesan kepada kita, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 bentuk kehancuran. 7 bentuk kehancuran itu, pertama sekali Nabi kata apa? Asyirku billah. Mensyirikkan Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut, menunjukkan kepada kita bahawa orang yang melakukan perkara-perkara syirik, ia akan bawa dirinya kepada kehancuran. Apakah kehancuran tersebut? Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengingatkan kepada kita. Ya, Nabi SAW menyatakan bahawa ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Bukankah sudah aku beritakan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Apakah dosa besar yang paling besar? Nabi tanya kepada para sahabat. Mereka pun kata Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Lalu Nabi kata apa? Al-isyraku billah. Mensyirikkan Allah. Wa uququl walidain, dan menderhaka kepada kedua ibu bapa. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-48. Ya, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yusyrik billahi faqad iftara ithman 'azima." Siapa yang mensyirikkan Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang begitu besar. Dan mengapa kita sebagai hamba Allah perlu menjauhi dosa syirik ini? Tadi kita dah tahu, dosa syirik adalah dosa besar yang paling besar. Dosa syirik adalah bawa kita kepada kehancuran. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan perkara yang sama di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa itu tadi. Dalam surah Al-Ma'idah pada ayat yang ke-72, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita. Apa peringatannya? Man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Siapa yang mensyirikkan Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kepadanya, ke atasnya dengan syurga Allah. Maka sebab itu, ia menjadi tanggungjawab kita untuk menjaga keimanan yang sudah ada dalam diri kita. Keimanan yang ada dalam diri kita ini, ia perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, kita mengaku bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Alhamdulillah, kita juga mengaku bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Dan kita beriman kepada nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah dan segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sesekali dalam keadaan yang sudah kita cantikkan keimanan kita tadi kan, dengan 2 perkara tersebut, lalu kita pula melakukan perkara-perkara yang mensyirikkan Allah. Ia merosakkan keimanan kita yang sudah sedia indah itu tadi. Maka hati-hati, ya. Jaga baik-baik iman yang ada dalam diri kita, kerana keimanan kita itu tadi, ia akan bawa kita masuk ke dalam syurga Allah. Itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Mudah-mudahan ia memberikan manfaat pada diri saya dan juga kita semua yang mendengar dan menonton rancangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu pada bulan hadapan bagi menyambung perbincangan hadis kita yang kedua ini. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.